Halo, salam sejahtera, selamat berjumpa. Saya Cikgu Felix yang akan mengajar Anda sejarah tingkatan 3. Okey, yang mana saya akan mulakan dengan bab 1 iaitu kedatangan kuasa barat. Dan apa yang saya ingin kita tumpukan adalah tentang 1.1 iaitu kestabilan dan kemakmuran negara kita. Baik, jadi sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, jadi baik kita lihat dulu OP dan KK yang mana di sini saya ada tetapkan apa objektif yang kita perlu capai dan apa kriteria kejayaan yang akan anda capai di dalam pembelajaran ini. Okey, jadi kita lihat objektif pembelajaran kita. Jadi di akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan kestabilan negara kita secara bertulis. Okey, dan seterusnya menjelaskan kemakmuran negara kita secara lisan. Okey, dan untuk kriteria kejayaan di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 daripada 3 sistem pemerintahan dan pentadbiran secara bertulis. Jadi saya ingin anda hendaklah fokus dan kamu semua boleh membuat catatan, okey? Dan kita lihat kriteria kejayaan yang kedua iaitu menghubung kaitkan 3 ciri-ciri kemakmuran negara secara lisan. Jadi apabila saya ingin bertanya nanti anda boleh jawab ya, okey? Jadi saya dah terangkan apa itu OP dan juga KK tadi. Jadi saya tanpa melengahkan masa, kita terus kepada pengenalan pembelajaran kita. Okey. Jadi negara kita telah mempunyai sistem pemerintahan dan pentadbiran yang stabil. Hasil daripada kebijaksanaan pemerintah. Jadi mereka sentiasa bersedia dan berganding bahu untuk membangunkan negeri. Okey. Kalau kita lihat dari segi kemakmuran negeri juga, ianya adalah daripada hasil bumi dan juga perkembangan intelektual. Jadi untuk topik kita ini, kita akan lihat tentang bagaimana mereka mentadbir dan juga bagaimana cara kemakmuran negara itu dicapai. Lebih-lebih lagi pada perkembangan keintelektualan. Okey? Okey, jadi kita teruskan dengan topik kita yang pertama iaitu kestabilan. Okey, yang mana kestabilan ini adalah kita lihat stabil lah. Jadi dia tidak bergoyang, tidak sengit. Okey, jadi ini yang dilihat oleh penjajah atau penguasa barat itu. Mengapa mereka ingin menjajah negara kita? Sebab mereka lihat yang mana negara kita ini sangat stabil dari segi sistem pemerintahannya. Seperti yang kamu boleh lihat dalam buku teks kamu iaitu dalam muka surat 4, yang mana negara kita telah mewarisi sistem pemerintahan beraja dan pentadbiran yang mantap. Okay? Dan sistem pentadbiran, sistem perundangan dan juga struktur sosial masyarakat tersusun dan juga sistematik. Ini yang membuatkan mereka ingin menjajah kita. Okay? Terusnya kita lihat dari segi sistem pemerintahan dan struktur sosial ni. Okay? Kenapa? Corak sistem pemerintahan di negara kita banyak mempengaruhi susun lapis masyarakatnya. Okay, contohnya negara kita mengamalkan sistem pemerintahan beraja. Di mana-mana pun kalau kita lihat di dalam negara kita, okay, baik daripada sistem beraja ataupun kalau kita lihat di setiap negeri itu ada sultan, tapi ada juga yang tidak mempunyai sultan. Tapi mereka mempunyai seorang pemimpin yang paling tinggi. Jadi itu maksud dia susun lapis masyarakat. Okey. Okey, kalau kita lihat dari hierarki ataupun sistem pemerintahan beraja ini, kita boleh lihat sultan berada di hierarki yang paling atas dan yang kedua adalah pembesar dan yang ketiga adalah penghulu. Kalau kita lihat dari segi perluasan kuasa, okey. Sultan baginda menguasai keseluruhan negeri, okey. Dan pembesar mereka ini akan ditetapkan jajahan-jajahan dan ataupun daerah. Contohlah kalau kita lihat di Sarawak, daerah, contoh daerah Miri ke, daerah Bintulu ke, okey.
Dan kalau kita lihat dari segi pemerintahan penghulu pula. Penghulu ini adalah dari setiap mukim ataupun kawasan-kawasan tertentu. Okey. Dan ini pula hierarki pemerintahan di Negeri Sembilan. Sama seperti lebih kuranglah. Okey, sama seperti sistem pemerintahan beraja tadi, yang mana yang tuan besar atau yang di pertuan besar berada di hierarki yang paling atas. Undang yang kedua, lembaga yang ketiga, buah pak yang keempat, dan anak buah dan ibu soko adalah yang kelima. Okey, kalau kita lihat dari segi sistem pemerintahan di Sarawak dan juga di Sabah, yang mana sistem pemerintahannya adalah berdasarkan sistem kesukuan dan juga sistem kesultanan. Okey, kalau pada hari ini kalau kita lihat sistem kesukuan ini sangat mempengaruhi masyarakat. Yang mana kalau kita lihat adanya Temenggung, adanya pemanca, ada penghulu, ada tuai rumah ataupun tua kampung, okey. Dan kalau dari segi sistem kesultanan, yang mana kita pernah di bawah kerajaan Kesultanan Sulu ataupun Brunei, okey. Dan itu yang telah dialami dalam sistem pemerintahan di Sarawak. Kalau di Sabah pula seperti biasa ada sistem kesukuan, sistem kesultanan dan juga sistem ketua bebas. Okey. Okey, kalau kita lihat dari segi perundangan, yang mana negara kita mempunyai sistem perundangannya yang sendiri. Okey. Jadi di sini kalau kita lihat dalam perundangan ini ada dua jenis undang-undang. Yang mana yang pertama adalah undang-undang tidak bertulis dan undang-undang bertulis. Okey, kalau kita lihat undang-undang tidak bertulis ini dikenali sebagai adat, dan undang-undang bertulis ini kita boleh lihat dari segi hukum, contohnya macam hukum kanun Melaka, hukum kanun Pahang dan juga undang-undang 99 Perak. Kalau kita lihat dari segi undang-undang tidak bertulis ini dari segi adat, contohnya seperti adat pepatih, adat Temenggung, yang mana telah digunakan di negeri-negeri tertentu lah, contohnya macam di Negeri Sembilan, yang mana Negeri Sembilan menggunakan adat pepatih. Dari segi hubungan luar pula, kita lihat kestabilan negara kita melalui hubungan dengan negara luar dalam bentuk ekonomi, politik dan juga sosial. Pemerintahan di negara kita berjaya memanfaatkan hubungan dengan pedagang British dan juga Belanda untuk kepentingan negeri masing-masing. Itu sebahagian ataupun serba sedikit daripada topik kestabilan. Jadi kita lihat pula kemakmuran, dan apa itu kemakmuran? Okey. Negara kita terkenal di persada antarabangsa kerana memiliki kekayaan hasil bumi dan juga hasil sumber alam. Okey. Dan kemunculan pelabuhan perdagangan yang strategik membolehkan sumber hasil bumi dan sumber di perdagangan. Jadi ini adalah sumber hasil alam boleh diperdagangkan ke seluruh dunia. Dan kemuncak kemakmuran negara kita ialah kegiatan keintelektualan dan juga persuratan. Okey, baik. Jadi kita lihat hasil bumi dan juga hasil alam ini. Okey, apa itu yang dimaksudkan dengan hasil bumi dan juga hasil alam? Kalau kita lihat dari segi hasil bumi yang dikeluarkan dalam negara kita, contohnya macam biji timah, emas, perak, yang mana masyarakat zaman dahulu ataupun masyarakat dahulu mereka melombong biji timah, emas dan juga perak ini dengan menggunakan kaedah mendulang dan juga melampan. Dan kalau kita lihat dari segi hasil hutan seperti rempah ratus, damar dan juga rotan, kebanyakan di negeri-negeri Melayu, Sarawak dan Sabah terkenal dengan hasil hutan seperti kayu kayan, kapu barus, rotan, damar, getah, jelutong, kayu gaharu dan juga kayu cendana. Yang ini mereka akan
jual kepada pedagang Cina, Jepun, Siam dan juga India. Ada juga yang menjual seperti sirip ikan hiu, timun laut, rumput laut dan juga mutiara. Daripada hasil bumi dan hasil alam ini tadi, mereka memanfaatkan hasil alam ini tadi. Contohnya mereka membuat tikar, mengkuang. Contoh lain pula kita boleh lihat dari segi kain puah dan juga dinding buluh. Dinding buluh ni mereka buat rumah ataupun pondok melalui dinding buluh ini. Okey, dari segi sistem ekonomi pula, kalau kita lihat masyarakat di negara kita telah mempunyai sistem ekonomi yang teratur. Mereka bijak mengeksploitasi sumber alam semula jadi untuk memajukan ekonomi dan memakmurkan hidup. Maksudnya memakmurkan hidup ni mereka memajukan diri sendiri ataupun keluarga. Dari segi sistem ekonomi ini tadi ada dibahagikan kepada 4 bahagian, iaitu perdagangan dan pelabuhan. Yang kedua, timbang, sukat dan ukur. Ketiga, mata uang. Dan keempat, sistem percukaian. Anda boleh lihat di sini ada contoh mata uang ni tadi, yang mana ini telah digunakan oleh masyarakat mula-mula dahulu, yang mana mereka memerlukan sistem mata wang ini untuk digunakan sebagai pertukaran. Jadi mereka tidak memerlukan sistem barter lagi untuk berjual beli. Alright, jadi itu adalah serba sedikit tentang ekonomi, dan kita lihat apa pula kemakmuran dalam kegiatan keintelektual. Jadi pendidikan ialah aspek yang penting dalam kehidupan masyarakat tempatan. Dan ini adalah bertujuan melahirkan individu yang berakhlak mulia, berkelakuan sopan, bertata susila, berdikari dan juga berhemat tinggi. Dari segi sistem pendidikan ini ada 2 sistem pendidikan, yang mana ada sistem pendidikan formal dan juga tidak formal. Jadi kita lihat pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ini bermaksud ianya secara bukan yang memerlukan kita belajar contohnya macam ABC ataupun membuat tulisan Jawi. Yang mana pendidikan tidak formal ini adalah asuhan dalam institusi keluarga. Dan kalau kita lihat kanak-kanak yang diajarkan kemahiran seperti bercucuk tanam, menangkap ikan, bertukang dan menghasilkan kraft tangan. Ini yang mereka lakukan pada awal permulaan hidup seorang kanak-kanak itu. Sehinggalah dia dewasa, dan ini yang akan menjadi satu pelajaran kepada dia. Dan kalau kita lihat dari segi cerita rakyat yang diajarkan kepada anak-anak ataupun kepada masyarakat, ini kalau kita lihat contoh macam Si Tanggang Anak Darhaka. Mereka mendidik melalui penceritaan, tapi mereka tidaklah belajar semacam menulis. Si Tanggang Anak Darhaka inilah. Jadi mereka mendengar dan mengambil iktibar daripada Si Tanggang Anak Darhaka ini tadi. Contoh cerita lain seperti cerita anjing dengan bayang-bayang. Kenapa anjing dengan bayang-bayang ini? Yang mana dia menyalak bayang-bayangnya sendiri dan tidak dapat apa-apa. Itulah. Jadi kita teruskan dengan pendidikan formal pula. Apa itu pendidikan formal? Yang mana ini adalah memerlukan kita untuk belajar seperti menulis, membaca. Ini adalah sistem pendidikan formal yang dilakukan. Kalau di Malaysia, di negara kita, kita boleh lihat pada awal 1980-an ataupun pada era zaman Kesultanan, sudah ada golongan intelektual ni yang sudah mulai belajar kepada sistem pendidikan formal ini. Contohnya di dalam masyarakat Melayu, mereka mengamalkan corak, maksud saya pendidikan masyarakat Melayu adalah bercorak Islam.
dan menekankan ilmu keagamaan. Okey. Dan kita boleh lihat yang mana sistem pendidikan formal ini yang telah dilakukan oleh masyarakat Melayu pada ketika itu adalah contohnya seperti di istana. Ini mereka akan belajar tentang hal pentadbiran negara, sistem politik. Ini yang mereka lakukan di dalam istana. Selain daripada itu, mereka juga belajar pendidikan pondok yang mana mereka mengambil mata pelajaran iaitu Al-Quran, ilmu hadis dan juga bahasa Arab. Dan seterusnya adalah masjid dan surau. Okay? Kita boleh lihat pengajiannya merangkumi cara bacaan solat dan tajwid serta mempelajari hadis, fiqh dan usuluddin. Okay? Dan seterusnya di madrasah pula. Di sini mereka mempunyai satu sukatan pelajaran. Contoh macam kita di zaman inilah kita mempunyai sukatan pelajaran yang kita perlu ikuti. Okay? Dan dilaksanakan secara kelas. Okay? Macam sekarang kita boleh kita bahagikan anda di dalam kelas dan diawasi oleh mudir, guru besar, seperti pengetua lah. Pengetua yang mengawasi semua warga sekolah. Okey. Dan diselia oleh jawatan kuasa kewangan. Okey. Di Sarawak pula kalau kita lihat pendidikan formal ini dijalankan adalah di masjid dan juga sekolah agama. Dan kalau kita lihat di Sabah pula pendidikan formal amat terhad. Di sini mungkin disebabkan etnik, perbezaan kebanyakan etnik. Ini yang menyebabkan pendidikan secara formal ini terhad di Sabah. Sebab etnik di Sabah mempunyai banyak. Ini yang membuatkan mereka terhad untuk belajar sistem pendidikan formal ini. Selain daripada pendidikan istana, pendidikan pondok, madrasah ini tadi kita boleh lihat perkembangan sistem pesuratan di negara kita. Okey, yang mana kalau kita lihat bahasa Melayu dan juga tulisan Jawi berkembang dengan pesat. Okey. Dan kalau kita lihat bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa lingua franca dalam dunia perdagangan di alam Melayu. Maksudnya digunakan oleh siapa sahaja di dalam alam Melayu ini. Dan kalau kita lihat antara pesuratan yang telah dibuat adalah contohnya macam Tufat Al-Nafis, Gurindam 12, Misal Melayu, dan Hikayat Datuk Merpati Jepang. Okey. Jadi itu adalah sedikit perkembangan tentang kemakmuran dalam negara kita. Kalau kita lihat dari segi keseluruhan pembelajaran kita hari ini adalah tentang bagaimana dan mengapa kuasa barat ini ingin sangat, kenapa mereka sangat nak datang dekat negara kita. Dan ini adalah salah satu faktornya. Karena mereka melihat kestabilan negara kita dari segi pemerintahan, dari sistem pemerintahan inilah. Mereka melihat masyarakat sangat patuh kepada pemerintah. Dan kalau mereka menjajah negara kita, mereka akan rasa masyarakat akan patuh kepada apa yang mereka inginkan. Dan yang seterusnya dari segi kemakmuran ini tadi, kalau kita lihat dari segi hasil ekonomi, paling utama mereka ingin mengeksploitasi. Jadi contohnya macam mereka ingin mengeksploitasi hasil hutan yang mana yang banyak. Ini yang membuatkan mereka memerlukan untuk perdagangkan. Jadi bila mereka perdagangkan, mereka akan menjadi satu kuasa besar dalam ekonomi. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran yang kita boleh belajar pada episod ini. Okey. Dan kita akan berjumpa lagi pada masa yang akan datang. Pada masa yang sama dan kita boleh lihat dan kepada anak-anak murid sekalian yang sama-sama belajar dengan saya, jadi boleh mencatatkan nota dan boleh membuat kesimpulan sendiri yang mana anda boleh send WhatsApp ke saya, okey? Dan kepada mungkin murid yang lain daripada yang saya ajar di sekolah,
Okey, kamu boleh menghayati apa pengajaran yang saya ajar. Okey? Jadi jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye.